Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada hari ini kita bersiaran secara langsung membawakan kepada anda perbincangan dan jawapan-jawapan untuk pencerahan buat penonton semua. Dan salam 5 Ramadan 1442 Hijrah saya ucapkan kepada semua dan semoga semuanya kekal bersemangat dan teruskan amal ibadat di dalam Ramadan norma baharu. Dan sidang penonton, pada hari ini kita bakal membincangkan satu topik yang dekat dengan kehidupan kita, khusus lagi kita di dalam perbincangan berkenaan dengan Ramadan. Edisi Ramadan kita berkenaan dengan perbincangan-perbincangan, iaitu perbahasan-perbahasan etika-etika yang ada di dalam bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan bawakan bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua. Baik, kita kembali di dalam perbincangan berkenaan dengan batas pergaulan suami isteri di bulan Ramadan. Dan hari ini kita bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang ke studio untuk menjawab persoalan-persoalan. Alhamdulillah. Baik Doktor, sebelum kita meneruskan perbincangan 5 Ramadan pada hari ini, macam mana Ramadan norma baharu? Alhamdulillah, apa yang gembirakan kita, Ramadan kali ini kita dapat bersama-sama menghidupkan rumah Allah. Betul. Yang mana tahun lepas merupakan satu tahun yang cukup menyedihkan. Yang mana Ramadan semua orang buat kat rumah. Ya, betul. Buka puasa kat rumah, bazar Ramadan tutup. Kemudian masjid dan surau hanya kita dengar kumandang azan sahaja, nak pergi tak boleh. Alhamdulillah tahun ini kita dapat mengimarahkan masjid dan surau dan semuanya mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Jadi ini satu perkara yang sangat membanggakan lah. Jadi semoga perkara ini diteruskan. Dan masjid perlu dihidupkan, ya. Jangan kata Jumaat saja. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kita kena gunakan betul-betul. Sebab kita tak tahu, ni COVID pun tak tentu kan, naik turun. Saya khawatir na'udzubillah lah kan. Kalau naik lagi dia mungkin akan tutup balik, na'udzubillah. Jadi kita kena berhati-hati dan sentiasa jaga SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Baik, terima kasih Doktor untuk pesanan 5 Ramadan pada hari ini dan terus mematuhi SOP. Dan yang paling penting sekali adalah kita ada kelainan di dalam Ramadan pada tahun ini disebut sebagai Ramadan norma baharu. Baik, untuk topik perbincangan batas pergaulan suami isteri di bulan Ramadan, mungkin kita nak dengar dahulu pembukaan untuk perbincangan soalan ini untuk kita mengetahui ke mana hala tuju perbincangan kita. Silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dai, rakan-rakan, para penonton yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang tajuk hari ini, nampaknya dia lebih kepada hubungan kekeluargaan, hubungan suami isteri. Yang mana ada orang dia awal-awal lagi dia dah orang kata saddul mi'zar. Ya, saddul mi'zar ni Nabi gunakan pada 10 akhir Ramadan. Maknanya 10 akhir Ramadan ni Nabi ikat kain, saddul mi'zar, sebab nak kejar Lailatul Qadar. Bila kita nak kejar Lailatul Qadar, maknanya ialah malam tu kena banyak iktikaf, ya, kemudian dia tak boleh diganggu. Jadi Nabi gambarkan 10 akhir Ramadan tu tolong hold lah sekejap bab-bab dunia ni. Ikat sikit kain tu bermaksud kita cuba elakkanlah daripada melakukan apa-apa hubungan suami isteri. Bukan tak boleh, boleh. Ya, takut disebabkan hubungan itu menyebabkan bangun lambat, mandi wajib, lah kali tak sempat. Jadi perbincangan kita lebih kepada apa tahu? Lebih kepada bagaimana Ramadan itu kita nak menghubungkan, menguatkan silaturahim, menguatkan kasih sayang antara suami isteri. Bahkan dalam masyarakat kita pula meletakkan bahawa bulan Ramadan ni tak bagus kahwin. Bila sebut kahwin bulan Ramadan, dia kata bahaya kahwin bulan Ramadan ini tak bagus. Tak, semua itu adalah mitos. Setiap bulan kita boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin masa kita dalam ihram saja. Dekat Mekah dan Madinah, dekat Mekah masa buat haji kan, masa dalam ihram tak boleh kahwin. Tapi isu dia sekarang apabila di bulan Ramadan kita digalakkan melakukan apa sahaja yang baik dan ia dikira sebagai satu ibadah. Dan perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala pun dah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Yang kata Allah,
uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bulan Ramadan, dia tidak ada benda yang menyekat kita untuk melakukan hubungan suami isteri, untuk berkasih sayang suami isteri, bahkan boleh melakukan apa saja yang berkaitan tentang suami isteri kecuali jima di waktu siang Ramadan saja. Yang lain nak buatlah. Ada yang kata pergi pergi Allahumma salli Muhammad, pergi ke pejabat, dia keluar pagi tak boleh cium isteri tak boleh cium suami. Sebab apa? Sebab dia kata tak boleh, Ramadan ni jangan main-main. Dia kata kita kena sekat nafsu. Tak boleh. Nafsu itu adalah fitrah. Wallahu alam. Baik, terima kasih Doktor untuk pembukaan dan juga menunjukkan ke mana hala tuju perbincangan kita. Sebenarnya kita nak bawakan kepada anda semua berkenaan dengan kita memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kita khusus kepada untuk kekeluargaan, yakni suami dan isteri. Dan bila mana kita lihat perbincangan kita pada hari ini seperti mana yang Doktor sebutkan sebentar tadi, Nabi Muhammad SAW sarankan kepada kita dengan satu istilah kiasan yang cukup cantik, bila tiba sahaja 10 Ramadan yang terakhir, maka rehatkan seketika untuk memikirkan hal-hal keduniaan, fokus untuk mencari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Baik, untuk permulaan awal ini, untuk soalan yang pertama, kalau Doktor boleh kongsikan sikit berkenaan dengan pergaulan ini, kalau kita nak lihat, untuk kita pesan kepada penonton-penonton semua, bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi kita nak lihat menyeluruh dahulu berkenaan dengan bagaimana pergaulan yang cukup cantik seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW yang dikatakan sebagai mereka yang baik terhadap ahlinya, akulah yang paling baik terhadap ahliku, kata Nabi Muhammad SAW. Silakan sedikit pesanan dia. Baik, perkara yang perlu kita ambil contoh daripada Nabi SAW, dan Nabi ini merupakan contoh tauladan sepanjang zaman. Hatta dalam hubungan suami isteri. Nabi SAW sangat romantis orangnya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW dengan isteri Nabi sangat romantis. Dan tak salah pada bulan Ramadan kita romantis. Tetapi kena berhati-hati. Kena berjaga-jaga. Sebab kata Imam Az-Zahabi, kena berjaga-jaga dan berhati-hati, jangan sampai kita termelakukan perkara-perkara yang terlarang. Apa dia? Jima'. Itu saja. Yang lain kamu nak peluk, tak ada masalah. Bahkan Nabi SAW sangat mesra dengan isterinya. Nabi macam biasa pada bulan Ramadan. Cuma Nabi tidak melakukan perkara-perkara yang terlarang, yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Jadi tak salah kalau katakan orang tu dia nak peluk isteri dia. Sebab Nabi pun peluk isteri-isterinya. Nabi peluk, cium isteri-isterinya. Nabi SAW bersembang macam biasa dengan para isteri. Dan Nabi tidak buat benda-benda yang menyakiti hati isteri-isterinya. Begitu juga isteri-isterinya tidak menyakiti hati Nabi SAW sepanjang Ramadan. Bahkan sangat baik apabila bulan Ramadan ini kita kuatkan lagi satu rahim. Kita bangun pagi, peluk isteri kita, lepas tu isteri kita memasak, kita teman, sambil teman kita sembahyang tahajud. Jadi tak salah. Jadi itu merupakan contoh yang baik daripada kita kepada anak-anak kita yang melihat bagaimana suami isteri, ibu bapa menunjukkan kasih sayang di hadapan mereka, khususnya di bulan Ramadan. Pagi-pagi saling tolong-menolong. Nabi SAW tolong isteri-isterinya. Hatta kalau Nabi makan, pinggan yang Nabi makan tu Nabi ambil dan Nabi nak pergi basuh sendiri. Jadi maknanya Nabi ni begitu hebat dalam kekeluargaan. Jadi itu sebab Nabi bagi tahu, ana khairukum li ahli. Aku adalah yang terbaik daripada kamu semua dalam menjaga keluarga. Betul, baik. Terima kasih Datuk untuk pencerahan itu supaya kita dapat memahami bagaimana pergaulan yang baik di antara kita dan juga pasangan kita. Dan kalau kita nak lihat satu soalan awal di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Melur Othman. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz yang dihormati. Berdasarkan sebuah hadis di mana seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW mengenai perbuatannya mencium isterinya semasa berpuasa, Rasulullah SAW menjawab, apakah pendapat kamu sekiranya kamu berkumur-kumur dalam keadaan kamu sedang berpuasa? Mohon penjelasan dari Ustaz maksud hadis tersebut. Baik, silakan sedikit. Okey, kalau kita sebut tentang berkumur, berkumur di bulan Ramadan, makruh hukumnya. Apa maksud makruh? Ia tidak batal. Tetapi kalau tersilap langkah, maka ia akan membawa kepada batal.
Contohlah, kata dia gosok gigi di siang hari. Tak salah kita gosok gigi. Tetapi, ia hukumnya adalah makruh. Berhati-hati. Kalau kamu gosok gigi, jangan sampai tertelan buih-buih ataupun ubat gigi yang kita duk gosok tu. Ya, kalau kita berkumur, pastikan kumuran-kumuran kita itu tidak tertelan. Sebab kalau tertelan, maka ia batal. Tak ada excuse dah. Allah, saya tersilap lah. Tersilap. Sebab benda tu makruh. Bila makruh, kena berhati-hati. Begitulah juga bila kita cium isteri kita. Boleh tak saya cium isteri? Sebab Nabi kata hukum orang cium isteri ni sama macam berkumur. Apa maksudnya tu? Bukannya haram. Bagus kita cium isteri. Sebab itu halal kot. Kan bukan isteri orang. Kita cium isteri kita. Bila cium isteri kita tak ada masalah. Betul. Cuma berhati-hati. Jangan over daripada apa yang sepatutnya. Tambah-tambah di siang hari di bulan Ramadan. Takut-takut ia menggalakkan kamu untuk melakukan hubungan suami isteri yang dinamakan jima'. Jadi kalau buat benda itu pada bulan Ramadan di siang hari, maka hukumnya haram, berdosa dan wajib kafarah. 3 benda dia dapat sekaligus. Suami isteri tu. Dia sama juga macam dalam ihram. Dalam ihram kamu melakukan hubungan jima' dengan pasangan, memang dia punya kafarah dia besarlah. Unta seekor. Dia cakap banyak tak ada. Jadi itu sebabnya Allah membenarkan kita nak buat apa saja dengan suami isteri kita ni di malam hari di bulan Ramadan. Jadi tak ada masalah. Orang nak kahwin, katakan nak kahwin, saya nak kahwin lah Ustaz. Tak larat lah menunggu daripada tahun lepas. PKP tak kahwin tak boleh. Online pun tak jadi. Gini. Nak kahwin bulan Ramadan. Boleh tak? Boleh. Tak salah. Cumanya jangan kamu buat apa-apa di siang hari di bulan Ramadan. Takut kamu cium, dia melarat ciuman tu sampai ke bawah apa semua. Itu bawa kepada makruh. Gitu ceritanya. Baik, terima kasih doktor untuk pesanan itu, dan patut kita fahami dan kenal baik-baik berkenaan dengan apa yang disebut oleh doktor sebentar tadi supaya kita tidak terlajak melakukan perkara yang tidak sepatutnya di siang hari di bulan Ramadan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kasim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Omar. Da'i, selamat berpuasa kepada Datuk dan Da'i. Selamat berpuasa. Baik, Tuan Omar, silakan. Soalan saya ni. Tak kadang-kadang ni ngalih nak di surah-surah ni. Boleh. Sikit jurang benjar kan. Jadi soalan saya begini Datuk Yalah, kita ni manusia biasa Datuk. Kadang-kadang ni kata syaitan ni belenggu, tapi ada lagi yang mengganggu yang di dalam badan kita ni. Kadang-kadang kita ni tengok TV dengan isteri dan ada benda-benda yang tak apa elok kita pandang Datuk. Jadi apabila dah macam itu, kita pun mempengaruhi perasaan kita bersama isteri ni yang jadi masalah ni sikit Datuk. Jadi kalau bolehlah Datuk terangkan pelan tindakan saya benda-benda macam yang tak elok dan boleh membatalkan puasa serta boleh mengurangkan pahala puasa itu tidak berlaku lah kepada kita di bulan yang mulia ini, apabila kita pergaulan kita dengan isteri kita tu terbatas dengan baik supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di bulan puasa di siang hari ini. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang ditanyakan. Dan kalau kita dapat simpulkan soalan Tuan Omar sebentar tadi, dia kata nak minta sedikit tips bagaimana kita nak elakkan, nak hindarkan daripada kita terjebak melakukan perkara tersebut. Yang ringkaslah dia kata. Silakan. Dia apa pelan tindakan dia bila tengok isteri di bulan Ramadan mungkin bernafsu sebagai contoh. Jangan kata bulan Ramadan ni, jangan kata tengok isteri. Tengok orang makcik jual kat bazar Ramadan pun kadang-kadang naik nafsu. Jadi benda-benda macam ni kita kena ingat. Tengok isteri dapat pahala. Tengok suami dapat pahala. Tengok orang yang bukan mahram sehingga bernafsu, hukumnya haram. Dan berdosa, kena ingat. Jadi nak tengok isteri itu tak ada salah. Bulan Ramadan sebagai contoh, bangun pagi, lepas tu di siang hari, tambah-tambah hari ni hari Sabtu, esok Ahad. Jadi banyak masa kat rumah. Masa terluang. Banyak masa kat rumah tengok isteri nampak cantik pula dia tengah-tengah hari tu kan. Tengok cantik pula. Tengok tu dapat pahala. Tu kadang-kadang orang ni pelik. Dia tengok isteri dia macam dia tak mau nak tengok sangat. Tapi dalam TV tu tengok pelakon-pelakon bukan main kau bersungguh nak. Jadi hukumnya haram kalau tengok orang lain yang bukan mahram sampai bernafsu, hukumnya haram. Jadi daripada awak duk tengok orang-orang lain yang bukan mahram itu, baiklah kamu tengok isteri kamu, tengok suami kamu, dapat pahala. Itu satu. Cuma nombor 2, kena berhati-hati.
Apa plan tindakan ni tadi? Pertama, tengok isteri tu, tengok pasangan kita. Langgar berdalah ni. La ilaha illallah. Lupa ada benda ni. Yang pertama tadi, kita kena tengok dengan perasaan takwa kepada Allah. Tengok isteri, tengok suami, kita nak dapat pahala. InsyaAllah dapat pahala tu. Nombor 2, berhati-hati. Jangan melampaui batas di siang hari di bulan Ramadan. Faham. Sebab apa? Sebab ia dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan hukumnya makruh. Itu nombor 2. Nombor 3, kena berhati-hati. Jangan sampai melakukan jima'. Na'udzubillah. Bila melakukan jima', maka dia akan menyebabkan kepada dosa, haram dan kafarah. Nombor 4, jangan sampai keluar air mani. Na'udzubillah. Jangan melampau sangat sampai kamu sengaja mengeluarkan air mani yang dinamakan onani. Hukumnya haram di bulan Ramadan di siang hari. Dan onani ni bukan saja bulan Ramadan haram. Luar Ramadan pun hukumnya haram. Faham kan apa onani? Buka kamus nanti, insya-Allah. Kalau yang tak reti tu boleh Google. Wallahu a'lam. Allah. Baik, bila mana kita sebutkan tadi berkenaan dengan 4 perkara yang Dr. kongsikan kepada kita supaya kita berjaga-jaga, nak lihat maka boleh silakan, itu pahala, tetapi kena elak daripada 3 perkara yang bakal mengundang sesuatu yang tidak diingini. Itu kita kena pastikan kita elakkan. Baik, bila disebut tentang pergaulan dan juga ada yang menyebutkan bila mana kita di rumah perasan ada sesetengah orang yang bila mana tiba saja bulan Ramadan, suami ataupun isteri dia cuba duduk jauh sikit-sikit. Dia duduk jauh dan tak nak bersembang, tak nak bermesra-mesra, tak nak rapat-rapat, dan kadang-kadang ada yang sebulan tak bertunggu siapa sebab dia kata nak fokus pada Ramadan. Sampaikan ada satu terjadi masalah adalah salah satu daripada pasangan itu terasa hati kerana dipinggirkan katanya. Jadi bila mana jadi situasi seperti ini, terasa terpinggir dan salah seorang daripada pasangan terasa hati, adakah berdosa kerana nakkan fokus kepada Ramadan sehingga mengecilkan hati pasangan? Silakan sedikit, Doktor. Baik, bila sebut tentang terasa hati itu sebabnya kita kena balik kepada sunnah Nabi. Nabi Muhammad ni adalah contoh terbaik. Nabi Muhammad SAW pun orang kata apa, berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan Nabi mempunyai ramai isteri pula. Jadi cuba bayangkan, Nabi SAW orang yang terulung, orang yang hebat, orang yang terpilih menjadi Rasul dalam ramai-ramai makhluk Allah. Nabi Muhammad terpilih. Tiba-tiba kita ni nak buat lebih daripada Nabi. Mustahil. Itu takkan berlaku. Itu sebabnya kalau kita nak buat apa-apa pun, balik kepada sunnah Nabi SAW. Tengok apa yang Nabi buat. Pertama, Nabi SAW dia menjaga keluarganya sebaik mungkin di bulan Ramadan, khususnya hubungan suami isteri. Yang kedua, Nabi tidak menyakiti hati isteri-isterinya, khususnya di bulan Ramadan. Maknanya 2 itulah yang patut kita perhatikan di dalam bulan Ramadan, tidak menyakiti hati. Baik, sidang penonton, banyak lagi kita nak kongsikan. Kembali selepas ini, sama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia walaupun pada hari ini banyak aktiviti yang bakal kita lakukan seketika nanti, tetapi kita meluangkan masa 2 jam pada pagi ini hingga 8.30 pagi menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, 1 jam setengah di TV3 dan sambungan 30 minit di TV9. Pastikan menonton sehingga ke penghujungnya untuk dapatkan pencerahan dan plan tindakan yang terbaik yang dapat kita berikan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di sana? Nur Hayati Ismail dari Rawang. Oh, Puan Nur Hayati Ismail dari Rawang. Tahniah Da'i Azrin kerana telah menghidupkan sunnah. Selamat pengantin baru. Alamak. Terima kasih Puan atas ucapannya. Doakan saya, insya-Allah. Alhamdulillah. Alamak. Silakan soalannya, Puan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Soalan Kak Iyad, mengapa lelaki mudah lemah imannya dengan wanita? Dan kelihatannya wanita lebih bijak menguruskan nafsu.
Dan soalan kedua Kak Yan, adakah kita dengan kita berniat macam hari ni tak nak puasa lah hari ni, adakah itu telah dikira kita telah membatalkan niat puasa kita, lalu kita tidak akan suami itu tidak akan dikenakan kafarah? Itu saja soalan Kak Yan. Baik. Lagi satu tentang hadis daif yang mengatakan betul ke wanita itu mempunyai 9 nafsu dan 1 akal. Itu saja Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Puan Nur Hayati Rawang bertanyakan 3 soalan. Yang pertama katanya kenapa lelaki susah untuk mengawal nafsunya katanya, dan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana yang disebut sebagai apa tadi Ustaz, saya terlupa yang kedua, saya ingat yang ketiga ya Ustaz. Yang ketiga tadi berkenaan dengan hadis yang menyebutkan tentang perempuan ada 9 nafsu 1 akal katanya. Tak apa Ustaz, saya dalam tempoh saya mengingat untuk yang kedua itu. Ustaz jawab dulu yang pertama berkenaan dengan lelaki tadi Ustaz. Berhubung tentang dakwaan, dia kena faham tu dakwaan. Dakwaan. Sebab kita nak mengatakan bahawa orang lelaki tak pandai nak mengurus nafsu, berbanding perempuan, kena ada satu kajian. So kita kena ada fakta, menerusi kajian-kajian. Katakan kita di Malaysia ni ada 28 juta rakyat ya. So kita kena sekurang-kurangnya kena buatlah lebih kurang 150,000 kuesioner. Kena buat satu kajian yang lebih mendalam berhubung tentang betul ke orang lelaki tak boleh nak kawal nafsu. Itu satu. Jadi benda itu dia lebih kepada persepsi. Ya, kalau kita tengok orang lelaki pun ada nafsu yang tak dapat dikawalnya oleh mereka. Dan orang perempuan pun sama juga tak dapat dikawalnya oleh mereka apabila berhadapan dengan lelaki-lelaki. Apabila orang lelaki berhadapan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram khususnya. Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu sentiasa menggalakkan kamu untuk buat benda yang tak baik. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Itu satu. Nombor 2, bagaimana kita nak mengawal nafsu tu? Nak kawal nafsu itu tak lain dan tak bukan perbanyakkan zikrullah. Satu. Betul. Nombor 2, puasa. Melentur nafsu ya. Puasa itu melenturkan nafsu. Sebab apa? Nabi SAW pesan kepada para sahabat, apabila orang tu dia bernafsu, dia selalu cepat nak terangsang, maka Nabi SAW suruh dia puasa. Ya, sebab apa? Fa innahu aghaddun lil basar wa ahsinu lil faraj. Sebab bila puasa itu dia menghalang mata daripada terfikir kepada nafsu ataupun perempuan kepada lelaki dan sebagainya, dan menjaga kita punya kemaluan. Jadi itu yang pertama lah. Dan Ustaz, saya ingat soalan yang kedua tadi berkenaan dengan katanya kalau dia memang niat tak nak puasa, lepas tu dia melakukan hubungan suami isteri, maka adakah lelaki itu tetap dikenakan kafarah? Gitu. Jadi katakanlah dia memang tak puasa. Ini soalan kedua. Kak Yati. Jadi bila dia memang tak puasa, Mamat ni memang tak puasa. Bila dia tak puasa, pertama dia dapat dosa kerana meninggalkan puasa dengan sengaja. Betul. Kalau dia ni tak nak puasa, bila tanya kenapa awak tak nak puasa? Saya memang tak percaya ni puasa-puasa ni. Mengarut bila dia tak puasa dan dia kata puasa itu mengarut dan dia ingkar terhadap arahan Allah secara sengaja, maka dia dah terkeluar daripada Islam wa'iyyazubillah. Sebab dia inat. Tidak mahu berpuasa kerana tak percaya kepada arahan Allah dan Rasul, maka dia boleh keluar daripada Islam. Jadi dia pertama dia puasa, dia memang tak mahu puasa kerana dia malas, kita letak dia malas, maka dia termasuk daripada orang fasik. Jadi kalau katakan dia tak puasa, dia bersetubuh dengan isteri dia, maka dia tidak kena kafarah. Cumanya dia wajib ganti pada selepas ni lah, ganti puasa sebab dia tak puasa. Sebab nak hukum dia tu kena kafarah masa dia berpuasa. Sekarang ni dia tak puasa. Walaupun begitu, ada ulama yang mengatakan bahawa dia tetap kena kafarah juga. Kafarah dan ganti. Kafarah dan ganti. Sebab nak ajar orang ini agar dia belajar kena hormat bulan Ramadan. Kena hormat puasa di bulan Ramadan. Kena hormat hak orang berpuasa. Jadi dalam hal ini ada pandangan-pandangan ulama. Cuma pandangan yang keras, memang orang itu, lelaki yang tak puasa itu tetap kena kafarah dan tetap wajib kena ganti. Pada masa yang sama, dia berdosa kerana buat benda yang haram. Pandangan yang agak lembut, dia tidak kena kafarah tetapi berdosa kerana buat benda yang haram. Pada masa yang sama, dia wajib ganti puasa yang dia telah tinggalkan. Manakala orang perempuan, dia hanya ganti saja. Dia tak perlu kena kafarah. Dia tak perlu kena kafarah. Sebab apa? Nanti saya akan beritahu lain. Cumanya soalan nombor 3 tu,
adakah perempuan ini nafsu dia lebih nafsu 9, hadis dia kata hadis 99 9 nafsu satu akal. Itu hanya pandangan-pandangan saja, bukannya hadis. Dan Nabi tak pernah mempelekehkan orang perempuan dengan nafsu yang kuat, tetapi Nabi bagi pandangan umum terhadap nafsu itu. Al-Quran juga menjelaskan tentang nafsu itu secara umum. Lelaki ada nafsu, perempuan ada nafsu. Jadi benda ni perlu dipelihara sebaik mungkin. Jangan kita nak tuduh orang perempuan ni kuat nafsu, 9 nafsu kat dia. Tak. Kena faham situasi yang sebenar. Lelaki pun ada nafsu dia. Faham. Orang kata orang lelaki ni kuat, orang perempuan ni kuat shopping. Lelaki tak kuat shopping. Tak betul. Lelaki zaman sekarang pun kuat shopping. Jadi maknanya benda tu dia lebih kepada persepsi. Dan apa yang disebut tadi 9 nafsu satu akal tu, itu bukannya hadis. Baik, terima kasih Datuk untuk pencerahan 3 soalan yang ditanyakan oleh Kak Yat dari Rawang sebentar tadi. Baik, ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i dan Ustaz. Ya, siapa di sana? Saya Puan Rubizan Abu Bakar. Puan Rubizan Abu Bakar. Dari mana tu? Dari Teluk Payung-Magaram, Selangor. Oh, ya. Silakan soalannya. Saya nak tanya bagaimana nak hadapi isteri pula yang mengajak suami bersama waktu siang tapi isteri itu menolak. Apa tu? Dosa ke? Okey. Baik. Itu saja soalannya. Itu saja. Baik, terima kasih Puan atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan di siang hari, Ustaz. Suami mengajak maka isteri menolak di siang hari, bukan di malam hari ya, di siang hari. Adakah isteri itu berdosa? Silakan. Allah Taala membenarkan suami isteri melakukan hubungan suami isteri atau lebih dikatakan sebagai jima' pada malam bulan Ramadan. Maksudnya pada malam-malam hari di bulan Ramadan, tak kisah awak nak buat apa pun buatlah, tak ada masalah. Tapi di siang hari hukumnya haram. Bahkan Allah meletakkan satu kafarah yang sangat berat kepada mereka yang melakukan jima' di siang hari. Untuk orang lelaki, pertama kena atqu raqabah, kena merdekakan hamba. Hamba tak ada zaman sekarang. Puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari tak? 60 hari. 30 hari pun dia kantoi. Kalau 60 hari, wabillahi taufik. Nampak tak? Maknanya 2 bulan berturut-turut. Bahkan ulama' bincang pula, boleh tak terputus. Katakan hari ni sibuk, tak sempat nak puasa. Dia dah kira batal dah. Maka dia takkan berturut-turut. Dia kena mula daripada awal balik. Allah. Sampai peringkat tu dibincang ulama' berturut-turut tu. Faham. Okey, nombor 2. Nak bagi tahu katanya haram bersama dengan suami isteri pada siang hari di bulan Ramadan. Nombor 3, Nabi sebut dalam hadis, la ta'ata fi maksiatil khaliq atau kama qala. Tidak boleh kita ini taat kepada manusia dalam melakukan maksiat. Dah tahu melakukan hubungan suami isteri di siang hari itu haram, suami minta untuk bersama, isteri tolak, kata minta maaf bang, ini Ramadan. Siang Ramadan, malam tak ada masalah. Nak 7 kali pun I bagi kat you. Dia cakap begitu. Itu dibenarkan, bahkan digalakkan. Sebab apa? Isteri itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia mengajak suami dia untuk apa? Untuk bersama. Kekal berpuasa. Untuk bersama pula. Untuk kekal berpuasa. Jadi kalau suami itu degil juga, itu dia yang tanggung dosa. Sebab ada setengah-setengah tu sampai pernah jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya memang tolak, tetapi dia buat dengan secara kekerasan. Jadi isteri itu memanglah kalau kata berlakunya secara kekerasan, berlaku juga hubungan suami isteri itu sebab suami itu gasar sangat, dia gunakan kekerasan, maka isteri itu hanya kena ganti puasa saja. Puasa dia batal kerana dah melakukan hubungan tersebut, batal, cuma dia kena ganti pada selepas Ramadan. Tapi tidak berdosa. Tak berdosa. Tapi suami itu pertama haram, berdosa dan wajib ganti. Nombor 4, wajib bayar kafarah. Yang kelima, kekerasan terhadap isteri. Nombor 5 tu berdosa sebab kasar dengan isteri. Betul, Ustaz. Baik, terima kasih untuk pencerahan. Ada soalan yang ditanyakan oleh Puan sebentar tadi. Jadi saya nak jelaskan orang Puan tadi, dia tak ada masalah lah. Dia boleh menolak. Dia boleh menolak sebab apa? Itu digalakkan dalam Islam. Tetapi tolak dengan cara yang baik, penuh berhikmah. Dan kalau tadi kita ada kongsikan juga berkenaan dengan soalan sebelum daripada soalan Puan Rubizan sebentar tadi, berkenaan dengan bagaimana kalau orang tu dia memang tidak berpuasa lalu dia melakukan hubungan. Tetapi Ustaz, kalau kita nak ubah sikit soalannya, kalau kita kata dia sedang berpuasa tetapi dia memang niat berbuka untuk melakukan. Jadi adakah sama situasi Ustaz atau bagaimana? Sama juga hukumnya dibincangkan ulama.
pandangan yang agak keras mengatakan bahawa dia berpuasa. Kemudian dia buka puasa. Dan dia melakukan jima'. Lelaki itu berdosa kerana buka puasa. Pertama. Yang kedua, berdosa kerana jima'. Nombor 3, dia wajib qada'. Nombor 4, dia wajib juga bayar kafarah. Pandangan yang agak lembut, dia buka puasa, dia berdosa. Berdosa. Kenapa? Kerana dia buka puasa tanpa sebab. Sebab tu maksudnya sebab syar'i. Sebab disebabkan, dibenarkan macam bermusafir, sakit dan macam-macam lagi. Jadi itu sebab syar'i. Tak ada sebab syar'i, berdosa dia. Nombor 2, dia ni wajib qada'. Nombor 3, dia telah melakukan perkara yang haram. Tak kena kafarah kerana dia telah berbuka puasa. Masa dia buat hubungan suami isteri itu, dia tidak berpuasa. Maka hukum bergantung dengan illah. Illah itu tidak ada, dia tidak berpuasa, maka dia tak kena kafarah. Jadi itu perbincangan ulama'. Jadi walau bagaimanapun, kita elakkan lebih baik. Ya, bahkan ada setengah macam guru saya dulu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia jelaskan memanglah pandangan yang kuat tidak kena kafarah, cuma untuk mengajar dan mendidik, hakim ada hak untuk mewajibkan kafarah ke atasnya. Untuk mengajar agar dia tidak mempermain-mainkan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Faham, supaya kita berjaga-jaga tidak mempermainkan ibadah puasa di siang hari di bulan Ramadan. Dan mungkin juga ada penonton-penonton yang bila mendengar saja jawapan ataupun perbincangan kita pada hari ini, dia masih lagi dalam keadaan kekeliruan dan juga muskil. Adakah berdosa itu disebabkan dia melakukan hubungan di siang hari, ataupun berdosanya itu kerana dia membatalkan puasanya, Ustaz? Ataupun kedua-duanya sekali berdosa, Ustaz? Mungkin ada sedikit pencerahan, mungkin penonton-penonton tertanya-tanya, Ustaz. Okey, kalau kedua-duanya yang buat benda tu secara sukarela, dua-dua berdosa. Tapi kafarah hanya kena kepada suami saja, isteri tak kena. Dibincang ulama' dalam Syarhul Majallah ada sebut, ya, dalam kitab Majmu' ada sebut, ya, kenapa orang perempuan ni, apa falsafah di sebalik kafarah ni hanya pada orang lelaki saja? Kenapa orang perempuan tak kena? Ada hikmah dia, ada falsafah dia. Sebab nak bagi tahu, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang bertanggungjawab jaga isteri. Isteri ni patut dididik dengan baik. Tapi kamu ni dah buat benda yang salah. Kamu pula yang mengajak dia buat yang tak elok. Itu satu. Betul. Maknanya kamu mengajak dia untuk buat benda yang haram. Berjimak di siang hari. Maka hukumnya haram. Kamu patut dipertanggungjawabkan dan kamu perlu dikenakan hukuman. Apa dia? Kafarah. Itqu raqabah. Lepas tu kalau tak boleh itu, barulah pergi 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau tak boleh juga, tak larat, dah try dah Ustaz. Dah try, 2 kali dah try. Maksudnya dah 4 bulan try tak jadi. Maksudnya dia masuk, baru boleh pergi yang ketiga. Apa dia? Bagi makan 60 orang. Jadi sekarang ni nak bagi tahu, kamu yang kena. Sebab kamu pemimpin dalam keluarga. Nombor 2, benda tu tidak akan berlaku kalau kamu melarang, ya, nafsu kamu daripada melakukan hubungan suami isteri. Jadi itu sebabnya kita kena faham, dosa dua-dua dosa, sebab dua-dua nak, tapi kafarah hanya pada lelaki. Tapi kalau suami yang paksa macam tadi tu, suami dosa, wajib pula bayar kafarah, wajib pula ganti. Yang isteri tidak berdosa kerana telah dipaksa atau dilakukan secara kekerasan. Jadi betul. Isteri hanya kena ganti saja. Baik. Kesian orang perempuan. Betul. Dan itu mengajar kita dan memperingatkan kita jangan bermain-main, ya, jangan mengambil remeh apa saja yang berlaku di dalam bulan Ramadan, kerana kita kena jaga sebaiknya kesucian bulan Ramadan itu dan ibadat yang kita lakukan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azril dan Datuk. Ya, Tuan. Okey, saya Ismail. Tuan Ismail. Okey, soalan saya, Datuk. Ya. Bagaimanakah hukumnya diwajibkan apa bagi orang yang berjimat dengan sengaja di siang hari bulan puasa? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan. Baik, sidang penonton, untuk mengetahui jawapan dan pencerahannya, sebentar lagi kita akan bawakan. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Baik, kita bertemu kembali meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan batas pergaulan suami isteri di bulan Ramadan. Baik, sebelum kita berehat tadi, kita ada soalan dari sahabat kita di talian, Tuan Ismail Maisa bertanyakan dari Sungai Buloh, bertanyakan berkenaan dengan persoalan apakah denda yang dikenakan kepada mereka yang tiba-tiba ataupun terlepas melakukan perbuatan hubungan suami isteri di siang hari di bulan Ramadan, apakah dendanya, dan kita pun difahami di awal tadi berkenaan dengan kena ganti puasa dan juga kena kifarah ya. Dan bila disebutkan tentang itu, maka kita nak selitkan sedikit. Bila disebut tentang kifarah itu, cara untuk menyelesaikannya adalah yang pertama tadi membebaskan hamba, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga dia kena memberi makan 60 orang, tak silap kalau doktor sebut sebentar tadi. Dan kita boleh kaitkan dengan soalan ni doktor, kalau dia kata dia tidak boleh puasa 60 hari itu, adakah daripada diri dia sendiri ataupun ada pihak yang menentukan dia memang tidak boleh berpuasa 60 hari? Adakah diri dia sendiri? Silakan doktor. Baik, para ulama jelas membincangkan tentang tatabbu' ataupun melakukan pembayaran kafarah bagi lelaki ini secara tertib. Tertib yang pertama, kena merdekakan hamba. Faham? Sekarang ini kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahawa sekarang ini tidak ada lagi lah hamba. Maka automatik bila dah tak ada lah hamba zaman sekarang, sebab ada orang kata, dia kata, "Ustaz, saya ni tak ada hamba. Saya bebaskan bibik saya boleh tak?" Tak boleh. Bibik itu bukan hamba. Bibik itu adalah pembantu rumah. Dia bekerja dengan kita. Datang daripada Indonesia, bekerja. Datang daripada Filipin, bekerja. Awak tak boleh merdekakan dia. Dia bukannya hamba awak. Hamba ni benda yang milik kita. Kita boleh waris, kita boleh jual, kita boleh beli. Itu hamba. Itu dah tak ada. Hamba ni boleh dapat 2 cara je. Pertama, diambil secara apa tahu? Secara peperangan. Berlaku peperangan antara negara Islam dengan bukan Islam. Peperangan untuk memperjuangkan agama Islam. Maka di situ ada ghanimah. Orang panggil apa? Harta rampasan. Termasuklah hamba saraya. Tapi itu dah tak ada. Orang tu diambil daripada peperangan, dia balik dia jual. Dia jual, orang beli. Maka jadilah orang kata apa? Hamba milik kita. Jadi nak hilangkan 2 benda ni, nak lepaskan, dia akan jadi milik kita, tapi dengan lepas dengan merdeka hamba. Jadi benda tu dah tidak ada, maka automatik dia terus pergi ke mana? 2 bulan berturut-turut. Bila 2 bulan berturut-turut, ulama bincang, tidak boleh dia tak buat langsung, dia terus nak pergi nombor 3, iaitu bagi makan 60 orang. Tak boleh, kecuali doktor bagi tahu dia ni memang tak boleh puasa. Kalau puasa, mati dia ni. Kalau doktor bagi tahu, tapi doktor takkan bagi tahu semudah-mudah itu. Mesti kena ada bukti yang dia ni ada masalah usus ke, masalah dalaman ke, masalah apa ke, doktor yang akan tentukan. Sekarang ni dia kena puasa dulu. Faham? Wajib dia berpuasa dulu. Dia try sampai hari ke-29. Tak boleh, tak lepas. Sebab apa? Dia dah tertinggal, dia dia tersengaja, dia lupa makan sahur, dia buka puasa tengah hari. Dia kena mula balik daripada awal, kata para ulama. Dia boleh tinggalkan, boleh teruskan juga, kecuali boleh teruskan puasa 6 bulan berturut-turut tu, maknanya 2 bulan berturut-turut. Dalam tempoh tu, kalau dia nak putus, boleh dengan cara apa tahu? Pertama, dia sakit. Tu boleh dibenarkan. Maknanya dia puasa dah ni. Sampai hari ke-32, demam 2 hari. Dia boleh tidak berpuasa 2 hari ni, dia ganti balik, dia sambung dia nanti. Masuk hari ke-33, 34. Tapi kalau dia bermusafir, dalam tempoh 2 bulan berturut-turut tu, dia bermusafir, dia buka puasa sebab bermusafir, boleh, dia boleh teruskan. Tapi kalau dia sengaja buka, kenapa tak puasa? Pagi tadi lupalah, dah lah tak sahur, pergi main golf pula. Main golf jalan 18 lubang, dah collapse, kena minum air. Itu wajib ulang balik daripada awal. Tu nombor 2. Nombor 3, kalau dah tak boleh juga nak berpuasa, dah try banyak kali, tak berjaya. Setelah usaha yang benar-benar usaha, maka barulah bagi makan kepada fakir miskin. Faham. Baik, terima kasih doktor untuk pencerahan berkenaan dengan yang dikatakan kafarah itu, bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Baik, ada pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti
Rohani daripada Puan Banting. Siti Rohani dari Banting. Silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Soalan saya begini. Ni pasangan suami isteri lah. Ya. Suami tak nak puasa. Tak pernah berpuasa lah. Ya. Setiap tahun dia isterinya kena masak. Tapi tahun ni, dikata PKP ni, dia tak nak masak untuk suami. Dia biarkan suaminya tu kelaparan kapal tahu-tahu lah dia tak puasa tu, biarlah dia cari makanan sendiri. Adakah isteri tu berdosa kerana tak nak masak untuk suami yang tidak berpuasa? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rohani atas soalan yang ditanyakan. Dan sidang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, sebenarnya perbincangan kita boleh juga kita kaitkan dengan sebenarnya batas pergaulan dan juga batas hubungan. Bagaimana hubungan suami isteri di dalam bulan Ramadan. Boleh bertanyakan soalan seperti itu. Bukan hanya terkhusus kepada pergaulan sahaja. Dan bila mana kita sebut berkenaan dengan soalan tadi, bagaimana suaminya tak nak berpuasa tetapi dia minta isterinya untuk masak, tetapi bila mana tibanya PKP ini mungkin ada kesedaran kan nak paksa suaminya berpuasa dalam keadaan tanpa rela, jadi dia tak masak. Persoalannya, adakah berdosa isteri ini tak masak untuk suaminya bila minta di siang hari di bulan Ramadan? Silakan Ustaz. Baik. Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Orang yang berpuasa itu apa yang dia buat? Yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Nabi SAW. Hadis-hadis kudusi. Allah bagi tahu puasa tu hak aku kerana dia tak makan, dia tak minum dan dia cuba menjaga nafsu demi aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi. Fasiyamu li, dan puasa itu hak aku mutlak, kata Allah. Maknanya puasa tu milik Allah. Jadi sekarang ini Allah suruh berpuasa, Nabi suruh berpuasa, tapi suami ni Masya Allah tak nak puasa. Ada. Kita doakan hidayah kepada suami-suami yang macam ni. InsyaAllah. Dia panggil suami plastik hitam. Ini menakutkan. Dia ada persatuan tu. Ada persatuan plastik hitam se-Malaysia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, golongan-golongan ini tidak boleh diberi muka. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kamu ni diminta oleh Allah untuk mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Termasuklah seorang isteri yang mempunyai suami yang macam tu. Jenis suka yang tak nak puasa, memang dia suruh isterinya masak. Isteri ni ada hak untuk tidak masak. Faham? Kerana taat kepada Allah lebih penting daripada taat suami yang fasik itu. Nampak tak? Na'uzubillah lah. Sebab itu kita kena bertegas. Jangan masak daripada awal. Abang, awak puasa. Awak ni lelaki. Malu kat anak-anak. Malu. Kalau yang ada cucu lagi malu. Malu kat cucu tu. Cucu tu sekolah rendah. Darjah 1. Puasa 30 hari. Atuk wabillahi taufik. Dah 31 tahun tak puasa. Nampak tak? Rabak malu kita. Jadi kita kena tegas. Perempuan jangan ditindas. Tu dia. Juang wanita ni jangan main. Jadi orang perempuan tolong jangan layan orang-orang macam tu. Kalau dia bertegas, buatlah. Orang perempuan jangan risau. Suami macam tu tidak memberikan apa-apa faedah untuk dia di dunia dan akhirat. Boleh kita buat laporan ke Jabatan Agama. Boleh kita nak buat sesuatu di mahkamah dan sebagainya. Sebab apa? Suami ni dia telah meninggalkan tanggungjawab dengan Allah. Kalau tanggungjawab dengan Allah dia tinggal, bagaimana dia nak jadi seorang pemimpin di atas muka bumi? Dia takkan bantu kita di akhirat. Sila bulan dia menyusahkan kita pula di akhirat. Nak minta kita bagi syafaat ke dia pula. Jadi orang perempuan, tahniah kerana anda berkeras untuk tidak masakkan suami yang tak nak berpuasa. Kecualilah suami itu sakit, demam. Awak tak nak masak, mati orang tua tu. Ya, suaplah dia masak. Masakkan untuk dia di siang hari, suapkan dia semoga dia sihat, kemudian dia akan kembali berpuasa dan taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dibolehkan Ustaz ya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Doktor dan Da'i Azrin, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh kepada Kudayu ya. Ya Tuan Haji Tukinon, silakan soalan. Persoalannya Doktor dan Da'i, saya nak minta pandangan. Macam mana Ustaz, seorang suami isteri di malam Ramadan lah, dia dah bertubuh, kemudian
Maknanya dia tidur terbabas tak sembahyang subuh dan apa sampai siang. Jadi keadaannya macam mana? Dia tak mandi, tak sembahyang subuh. Adakah berdosa ke? Minta pandangan Ustaz pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukenon. Yang terbabas itu menarik ayat terbabas dia kata. Baik, silakan sedikit untuk jawapan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Bagaimana status puasanya sebab terbabas tu? Letih betul tu. Letih sampai tengah hari tu. Dia kata terlepas waktu subuh. Haji Tukenon. Haji, bagus soalan Haji ni. Dia benda yang realiti. Betul. Kita tak boleh malu sebab ini hukum. Saya mengajar fiqh dekat universiti, kita tak boleh malu bagi contoh. Ya, tu bagusnya tanyalah ustaz ni, orang dapat ilmu banyak. Saya duk perhati, tanyalah ustaz ni tak makan di zaman. Bayangkan daripada 2008 saya masuk sampai sekarang duk wujud lagi. Alhamdulillah kan. Dah macam-macam program kita terlibat, ini masih kekal. Pukul 6.30, dulu 7, sekarang pukul 6.30 pagi. Sebab apa? Dia jelas. Begitu juga macam Haji tanya soalan tadi. Dia tidur malam dia bersama. Sebab bila bersama dengan isteri ni pada di waktu malam, dengan ikhlas satu sedekah. Bersama dengan isteri, bersama dengan suami di waktu malam, hukumnya sedekah, dapat pahala dua-dua tu. Cumanya diorang ni nak bangun sahur. Terlajak letih sangat, sedar-sedar pukul 8 pagi. Berdosa tak mereka? Tak berdosa. Mandi wajib kedua-duanya, kemudian solatlah subuh. Qada. Mereka tak berdosa sebab mereka tertidur. Okey? Cuma, adakah puasa itu boleh diteruskan? Boleh diteruskan. Sebab apa? Sebab mereka ini bersetubuh sebelum waktu subuh. Malam. Kecuali dia bersetubuh selepas subuh. Itu tak dibenarkan. Itu boleh kena kafarah. Begitu juga dibincang oleh para ulama. Katakan lepas sahur. Lepas sahur ni. Sementara sekarang ni sahur, dia orang dah bangun pukul 5.30. Kan? Makan. Subuh pukul 6 pagi. Betul. Kalau Selangor pukul 6 pagi. Azan. Dia dahlah sahur. Lepas sahur tu makan. Bersama pula dengan isteri dia. Tengah-tengah bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Habis. Macam mana tu? Dia belum selesai lagi ni. Perlu diselesaikan ke? Kena cabut buang. Ataupun tangguhkan. Tangguh. Ada juga tangguh kan? Ada. Dia kena cabut cepat-cepat dan dia kena tinggalkan. Kalau dia teruskan, maka dia kena kafarah. Faham? Puasa dia batal. Jadi bila azan, macam kita tengah makan, bila azan saja berhenti. Faham. Yang ada dalam tu telan lah. Cuma ada orang kata, Ustaz, kalau gitu kita kiaskan lah sama. Maknanya kita teruskan sampai habis. Tak boleh. Kalau bab jimat, kena berhenti awal-awal. Azan je berhenti. Nampak tak? Walaupun tak selesai. Jadi maknanya, soalan Haji Tukenon tu tak ada masalah. Maknanya kalau dia puasa di waktu dia bersetubuh di waktu malam, dia bangun-bangun lepas subuh, puasa diteruskan, cuma solat qada. Solat subuh tu qada. Dan mereka tidak berdosa insya-Allah. Benar, insya-Allah. Baik, itu jalan penyelesaiannya, maka tak jadi apa dan qada subuhnya itu mandi wajib terlebih dahulu. Baik, sedang penonton, kita ada sediakan kapsul Ramadan untuk penonton-penonton semua dari Al-Fadil Ustaz Don. Saksikan, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut terang dan jelas, sumu tasihhu. Puasa, kamu akan sihat. Kita mencari-cari bagaimana Nabi boleh kata puasalah kamu akan sihat. Maka dari situ para ulama mula mengkaji dan mencari. Dan antara jawapan yang mereka dapat, puasa adalah salah satu kaedah ini dari struktur kesihatan. Bukan menafikan ibadah ya. Even ulama pun sebut juga apa dia? Puasa nak merehatkan sistem pencernaan kita. Supaya kalau sepanjang tahun 11 bulan kita makan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam, tengah malam, sapa,
Jadi bulan Ramadan dia bagi rehat at least 12 jam. At least 12 jam. Dia bantu badan kita untuk neutralize balik keadaan kita. Ini kata ulama. Maka dengan itulah Nabi merujuk kepada sumu tasihu. Puasa kamu akan sihat. Belum lagi dikira tentang kaedah makan. Kalau sebelum ni pagi lunch, breakfast kita makan saja apa yang ada. Ramadan tiba-tiba semua orang makan dengan buah terlebih dahulu. Saya ingat pengalaman saya dengan Datuk Fadilah Kamsah. 4 hari di atas kapal bersama beliau. Beliau latih saya untuk makan dengan buah terlebih dahulu. Allahu Akbar. Selepas itu, tuan-tuan akan rasa kelainannya. Mula makan dengan buah dulu. Kali ini kita dilatih sebulan untuk Ramadan. Tengok, sebab itu Nabi kata puasa kamu akan sihat. Dan kepada mereka yang khawatir dengan gastrik dan sebagainya, saya nak pesan sikit saja dulu. Kita yang mana tak mau berpuasa dengan alasan sakit, mesti mendapatkan kelulusan daripada doktor Muslim terlebih dahulu. Jangan tanya doktor yang bukan Islam sebab dia tak tahu macam mana kaedah puasa kita. Doktor Islam yang bagi tahu kata, okey pak cik tak boleh, baru kita boleh ambil keputusan itu. Dapat? Yang kedua, makan bukan gabungkan makan tau. Puasa bukan pesta menggabungkan makan. Maknanya sarapan pagi, breakfast tak makan, tengah hari lunch kita tak makan, kita gabung dua masuk untuk buka puasa. Jadi 3 kali punya makan duduk dalam satu. Itu yang penuh meja. Ya, itu yang bila puasa pun boleh dapat sakit. Sedangkan puasa nak kita hanya makan ikut kaedah makan malam yang biasa kita makan. Kalau ini hidangan makan malam, itulah kita untuk kita buka puasa. Kalau ada nak tambah pun mungkin sikit sahaja. Mungkin sikit lapang. Atau nak ambil minuman atau makanan suplemen bagi kekuatan nak menghidupkan malam. Itu saja. Sebab itu jangan hanya fokus kepada makan untuk bulan Ramadan. Sebaliknya, jom kita fokus untuk tingkatkan ibadah. Banyakkan amal-amal soleh. Sebab bila kita puasa, kata Nabi, kita akan mengecilkan saluran-saluran darah yang mana itulah tempat syaitan-syaitan mengalir dalam badan kita. Nanti kalau kenyang, syaitan yang ada dalam badan kita yang tak kena ikat itulah akan mendorong nafsu kita untuk buat perkara yang tak elok. Setuju? Maka puasalah kamu akan sihat. Jangan sewenang-wenangnya kita tak puasa kerana dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, siapa yang dengan sengaja dia tak mau puasa, maka dia gantilah sepanjang tahun pun puasa untuk ganti sehari puasa Ramadan. Tak akan sama. Kalau ikut guru kami Syekh Nuruddin, puasa sehari di bulan Ramadan yang kita tinggal, puasalah 70 puasa yang lain di bulan biasa, nak ganti bulan Ramadan tak akan dapat. Nampak bezanya? Oleh sebab itu, selamat berpuasa dan selamat menjalankan kehidupan yang sehat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadha wa billahi taufiq.
Baik, sidang penonton kembali bersuah membuka tirai perbincangan kembali kita untuk bersama dan masih membincangkan berkenaan dengan perihal batasan pergaulan dan juga hubungan suami isteri di dalam bulan Ramadan khususnya. Baik, sidang penonton boleh bertanyakan soalan untuk dapatkan pencerahan-pencerahan dan pastinya kita nak merungkai kekeliruan dari penonton-penonton. Baik, kita lihat soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Hana Wanci. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Soalan saya Ustaz, adakah etika berpakaian juga perlu dijaga oleh para isteri supaya tidak mendatangkan syahwat kepada suami? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan Hana Wanci atas soalan yang ditanyakan. Silakan sedikit Ustaz pencerahan. Okey. Bila bulan Ramadan, kita diminta untuk memperbanyakkan ibadat. Ya. Di waktu siang kita diminta untuk berpuasa. Puasa daripada makan, minum dan syahwat kepada wanita atau lelaki. Ya. Jadi pada bulan Ramadan, khususnya di siang hari, ya, kalau kita nak dressing pun, nak pakai baju pun, tolonglah. Kita faham bahawa tengok suami atau tengok isteri itu ibadat. Ya? Hubungan suami isteri, ya, kita berpelukan antara suami dan isteri di siang hari di bulan Ramadan, cium isteri, semua tak salah. Tapi kena berhati-hati. Dia hukumnya makruh. Jadi kalau dah keadaan macam tu, keadaan makruh, tolonglah kita kena bantu suami untuk tidak bernafsu kepada kita. Suami pula kena bantu isteri agar tidak bernafsu kepada dia. Jadi tolonglah jaga pakaian. Pakaian tu mainkan peranan juga. Jadi tolonglah lelaki tu pakai pakaian biasa macam nak pergi pejabat, kalau pergi pejabat lah kan. Kalau duduk kat rumah, pakai macam biasa. Tutup elok-elok, aurat jaga. Maknanya tidak pakai pakaian yang menggairahkan. Betul. Ini kat rumah tu dia, suami. Jangan kata isteri saja. Jangan kata isteri, dia kena jaga suami pun. Kalau kata kat rumah tu dia pakai boxer. Boxer saja. Dah tahu dah isteri tak boleh tengok dia pakai boxer. Dia pakai, sengaja dia pakai. Dia nak pancing isteri dia. Maka dia telah menyumbang kepada benda yang mungkin membawa kepada haram, na'udzubillah. Itu sebab suami kena jaga. Tutup elok-elok, pakai elok-elok. Ya, isteri pun sama juga. Kena jaga-jaga. Janganlah pakai pakaian-pakaian yang seksi-seksi. Nak pakai malam, okey, good. Tak ada masalah. Tapi kalau di waktu siang hari, pakai pakaian biasa-biasa. Ya, kalau dah biasa pakai baju kelawar tu, kelawar je lah. Kan? Hari Sabtu Ahad ni kan. Kalau katakan biasa dah pakai baju yang, orang kata apa, baju duduk kat rumah. Ya, yang cantik-cantik kat rumah tu, tak salah. Cuma jangan pakai pakaian-pakaian yang seksi-seksi. Kerana suami yang tengok seksa atau isteri yang tengok suami dia pakai seksi akan terseksa. Bila terseksa tu masalah lah sikit kan. Jadi dia akan membawa kepada benda yang tidak baik. Na'udzubillah. Sama-sama kita menjagalah kan. Suami menjaga pandangan isterinya, isteri menjaga pandangan suaminya. Sama-sama kita menjaga, mengelakkan perkara yang tidak diingini. Baik, ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, siapa di sana? Saya Hamid bin Aman. Tuan Hamid. Ya, silakan soalannya Tuan. Halo. Halo, ya. Daripada Duran Tunggal Melaka. Ya, silakan soalannya Tuan. Kebanyakan orang kita ni, bulan puasa lagi seminggu nak berkahwin. Ya. Ya, Tuan. Itu soalan saya. Itu soalannya, ya. Ada lagi Tuan soalannya? Lain tak boleh ke? Okey Tuan. Terima kasih atas soalan yang ditanyakan Tuan. Berkenaan dengan Tuan Hamid tadi ya, dari Melaka bertanyakan soalan. Disebut ada ramai orang kita ni bila mana nak kahwin, dia kata seminggu sebelum nak puasa, 2 hari sebelum nak puasa, sehari sebelum puasa. Yang last tu cantik tu dia kata tak ada bulan lain kata. Jadi sedikit pandangan dari Ustaz, ada komen dari Ustaz, silakan. Saya yakin bahawa orang yang nak berkahwin sebelum Ramadan agar mereka dapat melakukan ibadah yang terbaik di bulan Ramadan. Dia ada sebab dia. Beza. Da'i baru kahwin. Bila kahwin? 60 hari Ustaz. Lebih kurang dengan seminggu tadi. Tak ada bezanya. Kan? Apa beza ni dekat-dekat nak kenapa nak kahwin bulan Ramadan? Nak kahwin sebelum masuk Ramadan? Sebab
ibadat di bulan Ramadan dengan suami isteri ni lebih baik. Lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Kita pun nak tengok, tak ada perasaan lah. Orang kata apa, tak ada lah nak tengok ngarut-ngarut. Tak ada dah. Bahkan kita ada orang yang jaga makan, orang jaga pakai, orang yang jaga mengingatkan kita tentang solat tahajud, baca Quran dah khatam ke tidak. Maksudnya lebih teratur hidup ni. Jadi orang yang nak kahwin sebelum Ramadan, adakah satu kesalahan? Tidak salah. Bahkan tak jatuh makruh pun. Jangan kata haram, makruh pun tidak. Harus hukumnya kahwin sebelum bulan Ramadan. Kahwin bulan Ramadan harus juga. Tak salah ustaz, boleh ke kita? Baru ni ada orang tanya saya, dia kata, boleh ke ustaz kita kahwin bulan Ramadan? Kan bahaya tu. Yang bahaya tu awak. Dia hukumnya harus, tak salah. Cuma bila kita kahwin, kena berhati-hati. Jangan terlajak. Takut-takut kamu terbuat sesuatu yang tak baik di siang hari di bulan Ramadan. Tapi kalau kamu buat seperti mana yang diajar oleh Islam, jaga makan, jaga minum, jaga syahwat kepada pasangan kita, bagus. Maknanya kita dapat mengawal nafsu kita walaupun di bulan Ramadan kita kahwin. Tak salah. Ya? Jadi tak ada pun satu arahan daripada Jabatan Agama, bulan Ramadan tak boleh kahwin. Dekat-dekat Ramadan tak boleh kahwin. Dekat-dekat Ramadan tak boleh kahwin. Tak ada. Boleh dibenarkan kita kahwin. Cuma kita tu sebagai manusia, suami isteri, kena pandai-pandai menjaga hubungan antara suami isteri di siang hari di bulan Ramadan. Betul. Itu yang terbaik. Yang bahaya itu bukannya kahwin dekat-dekat Ramadan, tetapi yang bahaya itu adalah orang yang kahwin masuk ke dalam bulan Ramadan. Dia yang berbahaya. Baik, kita tinggalkan itu. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Supina Yusuf. Puan Supina. Ya, silakan soalan Puan. Ya, nak tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Alhamdulillah. Macam ni Ustaz kan? Ni kan bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan, kita memang digalakkan untuk membaca Al-Quran kan? Ya. Kemudian seorang isteri tu dia membacalah Al-Quran. Lepas tu dalam masa yang sama, suami tu panggil lah. Bukan untuk buat apa pun Ustaz. Dia untuk berehat sama-sama dengan dia lah depan TV ke. Tapi isteri tu baca je Quran kan. Adakah isteri yang macam tu dapat pahala ke dapat dosa Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, macam mana gaya untuk mendapatkan pahala yang kita dapat berbakti pada suami Ustaz? Semoga Allah ganjarkan pahala yang berlipat ganda Ustaz. Ustaz ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Supina atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan dua soalan. Yang pertama, isteri membaca Al-Quran dan suami panggil untuk berehat tapi dia tak pergi. Bagaimana keadaannya? Dan yang kedua, amalan-amalan ataupun ada perkara-perkara yang mungkin kita tak perasan sebelum ini, kita nak cungkil pada hari ini adalah bakti kepada suami yang mendatangkan pahala besar kepada seorang isteri. Silakan Ustaz. Bagus soalan Kak ni. Sebenarnya perempuan ni dia mudah masuk syurga. Mudah orang perempuan masuk syurga. Taat pada suami je. Selesai masalah ni. Pertama, soalan akak tadi. Bila kita berpuasa, kita nak memperbanyakkan amalan. Di malam hari kita nak banyakkan baca Quran. Siang mungkin kita kerja. Jadi kita malam tu lah nak baca Quran sebab nak khatamkan Quran sejuzuk, 2 juzuk satu malam. Nak baca Quran 1 juzuk atau 2 juzuk sehari. Jadi tengah-tengah nak baca Quran, lepas tarawih tu suami pula mengajak, yang marilah tengok drama dengan abang ni. Kata gitu lah. Ataupun dia panggil, ya marilah duduk dengan abang ni, kita lepak-lepak, minum-minum dekat dapur. Tengok. Suami ajak. Maka baca Quran itu sunat, taat pada suami itu wajib. Maka wajib kita taat suami dulu. Sebab benda tu benda yang baik. Duduk tengok TV dengan suami. Walaupun tengok TV tu, orang kata apa, benda yang mungkin dikatakan sebagai lara, ataupun benda yang untuk hiburan, tetapi bila duduk dengan suami, teman suami itu dapat pahala. Jadi bila duduk tengok, nampak benda-benda tak elok, bang jangan tengok luar Ramadan, tak elok tu drama tu, tutup sikit. Kita boleh menegur dia. Jadi maknanya, duduk tengok TV, makan-makan, minum-minum dengan suami di waktu malam itu amat digalakkan kerana ia mengajar kita untuk dekat dengan suami atau dengan isteri pada masa yang sama dapat pahala yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, bakti kecil tapi pahalanya besar. Jadi kita baca Quran masa bila? Masa time-time yang kita ada masa dan ruang yang lain yang suami tak ada. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh baca tu. Nombor 2 tadi, apa amalan pahala, bakti yang boleh bawa pada pahala yang besar dengan suami. Masak sahur itu pahala.
Orang perempuan ni hebat tak hebat, dia tu period tapi tetap bangun masakkan untuk suami. Agar suami puasa. Itu pun suami malas nak puasa. Tak faham lagi lah. Nah, dah bagi makan sahur, buka lagi puasa tengah hari. Tak tahu apa masalah suami dia ni. Tapi nak bagi tahu, isteri ni dia berbakti. Apa saja yang dia buat untuk suami dia pada bulan Ramadan, Allah akan bagi ganjaran yang cukup besar. Bagi suami kenyang di waktu pagi sahur. Kemudian sediakan pakaian untuk suami pergi ke masjid sahur. Satu ganjaran yang besar. Sediakan pakaian untuk suami pergi ke pejabat pun satu ganjaran yang besar. Buka puasa, masak untuk suami yang buka puasa pun satu ganjaran yang besar. Semua kerja buat isteri itu adalah satu jihad dan satu amalan yang cukup besar ganjarannya. Bahkan dia nak pergi masjid tak boleh, pergi surau tak boleh. Sebab apa? Nak uruskan anak-anak. Suami pergi. Dia tolong sediakan pakaian untuk suami pergi solat tarawih dekat surau dan masjid. Isteri ni dapat pahala yang sama macam mana suami pergi. Suami dapat 27 pahala satu hari sekali pergi tu, dia pun dapat juga. Sebab apa? Dia menggalakkan suami pergi untuk buat ibadat yang disuruh oleh Allah dan Rasul, dan dia uruskan anak-anak di rumah dan uruskan rumah tangga dekat rumah. Dapat pahala yang cukup. Betul. Sebenarnya banyak ruang-ruang untuk dapatkan pahala yang kita nampak seperti mana kecil, tetapi ganjarannya cukup besar bagi seorang yang bergelar sebagai isteri. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Mas Niza. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bersama suami isteri yakni berjima dalam bulan Ramadan, di siang hari akan dikenakan denda ataupun kafarah. Bilakah harus kita membayar kafarah tersebut? Sama ada dalam bulan Ramadan atau selepas bulan Ramadan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Okey, apabila melakukan jima' di siang hari di bulan Ramadan, suami diwajibkan bayar kafarah. Ya. Bilakah waktu sesuai untuk dia menunaikan kafarah tersebut? Para ulama dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahawa kafarah dipercepatkan, tetapi bukan di bulan Ramadan. Bukan di bulan Ramadan, bukan pada hari raya pertama. Jangan pula hari raya pertama orang kata, jom makan, minta maaf saya puasa. Puasa apa? Puasa kafarah. Lekuk kepala dia. Mana ada orang puasa pada hari raya? Hari tu haram puasa. Hari kedua nak start katakan, dia nak sambung terus, puasa 6 terus sampai habis kafarah. Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan orang kata apa? Jangan sampai kita ni orang kata apa, abaikan sampai terlupa dan akhirnya meninggal, masih ada lagi dia punya kafarah tersebut. Kalau dia meninggal tak sempat bayar kafarah tu, kena ambil daripada duit harta peninggalannya untuk dibayarkan kafarah bagi pihak si mati sebelum harta tu dibedak-bedakkan kepada ahli waris. Baik, disegerakan tetapi bukan di dalam bulan Ramadan dan juga hari raya yang pertama. Dan Ustaz, kalau kita lihat berkenaan dengan pergaulan dan juga hubungan suami isteri di dalam bulan Ramadan ini, pastinya ada di antara kita yang selalu pergi mungkin menunaikan qiyamul di masjid ataupun di surau secara berjemaah, dan ada di antara kita yang dalam family-nya itu si isteri memang rajin pergi tapi suaminya tak berapa rajin, tak berapa rajin. Dan bila mana isteri ajak suaminya tak nak pergi. Last sekali isterinya pergi seorang-seorang, meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sebab dia ajak tak nak ikut. Dan soalannya di sini mungkin mewakili juga kepada soalan penonton-penonton di luar. Apakah status ibadat si isteri itu di masjid surau meninggalkan suaminya di rumah dalam keadaan sedih itu? Silakan Ustaz. Para ulama antara yang Syekhul Azhar, Syekh Ali Jum'ah pernah menjelaskan hukum wanita pergi ke masjid dan surau untuk melakukan ibadah berjemaah. Solat berjemaah di masjid dan surau bagi perempuan hukumnya harus. Ya. Hukumnya jadi haram apabila suami tidak mengizinkan. Nampak tak? Jadi maknanya kita kena faham. Orang perempuan ni nak pergi ke surau, pergi masjid, kena pastikan dapat izin suami. Yang kedua, dapat menyelesaikan tanggungjawab dekat rumah terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid dan surau. Faham. Kalau dah tahu dah suami dia makan lepas maghrib, makanan tak siap lagi. Suami balik-balik daripada pejabat tengok makanan tak ada. Jadi menyebabkan apa? Suami tu kelaparan, suami jadi nak marah, maka lebih baik tak payah pergi ke masjid. Tak payah pergi ke surau. Selesaikan tanggungjawab dia dekat rumah tu dulu. Sebab jihad orang perempuan ni kat rumah. Betul. Tu sebab Nabi kata, jihadukunna fi buyutikun. Jihad kamu wahai wanita dekat rumah. Tapi kalau katakanlah
kat rumah tu semua dah komplit. Suami dah makan, kerja dah siap hari ni, isteri-isteri semua dah ada bibik kat rumah. Ada yang tak ada tapi dia laju buat kerja siap semua, dia boleh pergi ke ke masjid, dia boleh pergi ke surau untuk qiyamul lail dan sebagainya, maka ia dibenarkan. Sebab apa? Dah siap semua. Dan suami pun saya tahu dekat Malaysia ni jaranglah suami tak izin. Mesti izin punya. Suami tak izin, selalunya dia suka isteri pergi ke masjid dan surau ni. Tahu tak sebab apa? Sebab dia mewakili suami. Suami tu dekat rumah, terbongkang dekat rumah macam kapal pecah. Tapi isteri pergi, suka dia. Alhamdulillah ada juga wakil aku pergi. Jadi maknanya dia happy isteri pergi. Jadi tahniahlah ya suami yang mengizinkan isteri pergi ke masjid dan surau untuk melakukan ibadat berjemaah. Tapi kalau dia dapat pergi bersama-sama, itu lagi baik. Suami isteri sama-sama menuju ke syurga. Kan mewakili ya. Baik, okey. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, saya di sana. Saya Fikri Azmizan. Fikri Azizan dari mana tu? Batang 3 Melaka. Oh, Melaka. Ya, silakan soalannya tuan. Apakah hukum apabila kita melewatkan mandi wajib selepas subuh? Pada malam itu kita bersama dengan isteri. Okey, baik. Itu saja soalannya tuan. Ya, tuan. Baik, terima kasih atas soalan yang ditanyakan Tuan Fikri dari Melaka. Baik, sidang penonton, kita berakhir di sini di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kita kembali bersua meneruskan perbincangan kita. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan kita pada pagi ini meneruskan perbincangan sehingga ke penghujungnya. Baik, tadi sebelum kita berehat ada sahabat kita bertanyakan soalan berkenaan dengan ada di antara kita segelintir orang yang sengaja melambatkan mandi wajib sehingga terlepas waktu, dah masuk waktu subuh dan juga habis waktu subuh, dah sekali barulah dia mandi wajib. Kena dia melambatkan itu, apakah hukumnya Ustaz? Sedikit persoalan. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada yang bertanya. Sekarang kita dah berpindah ke TV9 ya. Alhamdulillah. Jadi pertama, mempercepatkan mandi wajib adalah sunnah Nabi SAW. Kerana kita ni dalam keadaan berjunub tidak baik lama-lama. Bahkan Allah pun dah bagi tahu orang yang la yamassuhu illal mutahharun. Nak pegang Quran pun tak boleh. Sebab apa? Kita dalam keadaan junub. Nak semayang pun tak boleh. Jadi oleh sebab itu, mempercepatkan mandi wajib itu adalah sunnah. Orang perempuan yang period disunatkan, bahkan disuruh oleh Nabi SAW untuk mensegerakan mandi wajib. Faham. Itu yang pertama. Yang kedua, melambatkan mandi wajib hukumnya makruh. Kerana ia akan melambatkan kita solat fardu. Kalau kita lambatkan mandi wajib ini sehingga solat fardu tu habis waktu, maka hukum berubah daripada makruh kepada haram. Jadi jangan tunggu lama-lama lah. Kalau dah tahu awak tu ada, dah bangun kot. Macam yang panggilan awal tadi, dia sedar-sedar pukul 8, pukul 9. Kan? Ya, dia tidur. Ini tak tidur. Dia sedar. Sahur elok-elok tapi duduk lepak, tengok TV dulu, main PUBG, main game apa semua dulu, tengok-tengok dah pukul 8 pagi. Berdosa dan haram berbuat demikian. Baik, berdosa dan haram berbuat demikian kalau sengaja melewat-lewatkan. Baik, kita nak lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Katanya, Assalamualaikum. Jika bersama dengan pasangan di siang hari ketika dalam musafir, adakah dikenakan kafarah puasa 2 bulan berturut-turut untuk suaminya? Mohon perkongsian dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Muhammad Faizal atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Apabila kita bermusafir, apabila kita sakit, kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Apabila dia berbuka puasa kerana bermusafir, kerana sakit, tiba-tiba mereka melakukan hubungan hubungan suami isteri
berjimak di siang hari ketika mereka bermusafir. Contoh dia nak balik ke sekarang ni PKP lah, tak boleh nak merentas negeri. Katakan lepas ni Ramadan akan datang, dia bermusafir. Nak daripada KL nak menuju ke mana? Ke Kuala Terengganu. Tengah-tengah tu letih dia pergi tidur dekat Pahang. Pahang. Dekat Kuantan dia berhenti ambil hotel tidur. Masa tu bulan Ramadan dia letih. Dia tak puasa. Dia buka puasa kerana bermusafir. Dibenarkan. Kemudian dia melakukan hubungan suami isteri, maka tidak berdosa bagi mereka kerana mereka memang dibenarkan untuk berbuka puasa pada hari mereka bermusafir. Baik, faham. Jadi itu jawapannya. Jadi tak kena kafarah lah. Tak kena kafarah 2 bulan berturut-turut, dan berbeza jawapannya dengan kita dengan mereka yang berbuka puasa hanya untuk bersama di bulan Ramadan di siang hari. Baik, satu lagi soalan dari sahabat kita Puan Mazni Hassan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum, adakah pahala bersama suami isteri itu Allah gandakan juga sama dengan ibadat-ibadat lain jika malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Puan Mazni Hassan atas soalan yang ditanyakan. Terkena malam Lailatul Qadar, Ustaz. Macam mana? Semua ibadat yang kita buat di bulan Ramadan Allah gandakan. Nabi SAW memperbanyakkan sedekah sebab bulan Ramadan sedekah itu berganda. Faham? Imam Asy-Syafi'i pada bulan-bulan lain dia khatam 1 bulan 30 kali. Dalam Manaqib Asy-Syafi'iyah menjelaskan pada bulan Ramadan Imam Syafi'i gandakan jadi 60 kali khatam pada bulan Ramadan. Maksudnya 1 hari 2 kali khatam. 2 kali khatam. 2 kali khatam. Kita tak sempat lah kan. 2 juzuk pun kira okey. Jadi maknanya kita kena gandakan amalan dia. Banyakkan ibadat. Begitulah juga kalau katakan bersama dengan suami isteri. Itu satu sedekah yang baik apabila kita buat di malam hari. Kan? Jadi bila kita buat di malam hari, Allah gandakan juga satu pahala yang besar kepada suami isteri itu kerana melakukan ibadat yang baik. Tapi kena niat ibadat lah. Kalau tak niat ibadat, sekadar nak bersama nak hilangkan nafsu saja, tak jadi. Dia kena niat, ya Allah, aku bersama dengan suami, aku bersama dengan isteri ini kerana Allah Azza wa Jalla, kerana ia adalah satu tuntutan. Kerana ia merupakan mengeratkan suatu rahmi, khususnya di bulan Ramadan. Aku nak dapat pahala yang berganda. InsyaAllah dapat pahala yang berganda. Jadi dia kata dia kaitkan pula dengan malam Lailatul Qadar. Adakah malam tu dia kata orang kata berkat dia lain? Tak. Dia malam Lailatul Qadar ni dia berkat dia apa benda? Kita bangun bertahajud dan meminta doa. Bagi mereka yang period yang tak boleh nak semayang, mereka bangun juga untuk berdoa kepada Allah. Jadi maknanya itu yang dimaksudkan malam Al-Qadar. Kita diminta untuk berdoa, kita diminta untuk bertahajud, bertasbih dan bertahmid sampailah masuk waktu subuh. Jadi kalau katakan dia bersama pada malam itu, apa yang dia dapat? Dia dapat pahala lah. Dapat pahala sama macam hari-hari lain pada bulan Ramadan. Cuma kalau lekat anak, dia kata, Ustaz, kalau lekat anak, dia kata, kita letak Muhammad Al-Qadar macam mana? Malam Lailatul Qadar, Nur Lailatul Qadar. Dia tak payahlah kot. Nanti nampak sangat malam anak tu dibuat pada malam Lailatul Qadar. Cumanya itu orang kata apa, tak salah. Kita nak ambil yang terbaik pada bulan Ramadan. Betul. Baik. Terima kasih Doktor atas jawapan yang diberikan, pencerahan kepada penonton-penonton, dan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Ya, saya sini Muhammad Zaini bin Abdullah dari Batang Kali, Selangor. Muhammad Zaini dari Selangor. Ya, silakan soalan tuan. Ya Ustaz, saya nak tanya soalan Ustaz. Okey Ustaz, lelaki dengan perempuan ni di bulan yang mulai ini, di waktu malam lah, kita masuk macam kita nak bergurau senda di dalam satu macam karaoke yang dalam internet sekarang ni. Apabila kita lelaki dengan perempuan ni, kita bergurau senda, apa hukumnya Ustaz di bulan Ramadan ni? Okey. Baik, itu saja soalannya tuan. Ya, itu soalannya Ustaz. Okey, baik. Terima kasih tuan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dia kata bergurau senda di dalam aplikasi karaoke sekarang katanya. Jadi mungkin Ustaz boleh kaitkan di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Apa sebenarnya hukumnya Ustaz? Silakan. Dia kalau katakan berkaraoke, nak bergembira, gurau senda antara suami isteri,
tak ada masalah. Dia nak buat secara online ke, dia dengan bini dia, kan? Dia nak buat dalam bilik karaoke ke, tak ada masalah sebab suami isteri. Tapi isu dia bila dia buat dengan bini orang. Bila dia buat dengan suami orang. Bila dia buat dengan orang yang bukan mahram. Dekat situ kena berhati-hati. Apa sebab ni kamu gurau senda tu? Takut-takut nanti ia termasuk daripada fitnah. Bila fitnah itu dah boleh membawa kepada hukum haram. Jadi kalau benda itu tak perlu, maka tak payah. Jadi tak payahlah nak orang kata apa, nak berkaraoke lah, nak duduk berdua-duaan antara lelaki dan perempuan, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang bukan mahram, hukumnya memang haram lah, tak dibenarkan. Tapi dengan suami isteri tak ada masalah. Dia nak berkaraoke kat rumah, dia ada bilik karaoke. Dia nak karaoke berdua, tak ada masalah. Yang penting Quran dah baca, solat tarawih pun dah buat, solat berjemaah pun dah buat. Dia saja nak release tension dia. Kita karaoke sekali. Suami nyanyi, andai dipisah. Dia kata. Isteri pula pegang mic. Bila Israel terus insah suami dia. Kata, jom kita masuk balik baca Quran. Jadi maknanya tak salah. Apa saja hubungan suami isteri yang nak dilakukan di bulan Ramadan yang boleh membahagiakan mereka, teruskan. Yang penting elak benda-benda yang haram. Yang penting elakkan perkara-perkara yang tidak diingini dan juga perkara-perkara yang mengundang kepada dosa dan kemaksiatan. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia. Kita teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton-penonton, menjawab sebaik mungkin, dapatkan pencerahan. Baik, bila mana kita lihat berkenaan dengan isu batas pergaulan suami isteri di bulan Ramadan, ada mungkin yang terfikir di minda kita berkenaan dengan kalau kita fokus daripada awal sehingga ke saat ini, kita fokus berkenaan dengan bagaimana hubungan suami isteri dalam bab jima, ya. Tetapi kalau kita lihat pada sudut dalam sedikit, kalau contoh ada suami yang meminta ataupun memaksa isterinya untuk memuaskan nafsu suaminya bukan dengan kebiasaan tetapi menggunakan tangan isterinya. Bagaimana hukum di dalam bulan Ramadan di siang hari suami meminta ataupun memaksa untuk melakukan seperti itu? Bagaimana? Mari kita dapatkan pencerahannya dari Afadi Ustaz. Silakan. Baik. Memang ada soalan-soalan macam ni bagi orang perempuan yang risau. Ya, betul. Ya, apabila suami meminta berbuat demikian pada siang hari di bulan Ramadan. Itu sebabnya kita kena ingat kadang-kadang hukum ini dia terpaksa kita hadapinya. Betul. Untuk memaklumkan kepada semua. Jadi macam contoh tadi ada yang bertanya bagaimana dia diminta oleh suami di siang hari Ramadan untuk memuaskan nafsu suami dengan menggunakan tangan. Na'udzubillah. Jadi ini dinamakan onani. Tapi dibuat oleh isteri. Pada waktu bukan siang Ramadan dibenarkan, diharuskan. Apa saja orang perempuan nak kena buat untuk suami dia, suami nak buat untuk isteri dia, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian untuk suami, suami pakaian untuk kamu. Tak kisah kalau nak pakai terbalik ke, nak pakai apa pun tak boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan mendatangi daripada dubur sahaja. Yang lain tak ada masalah. Ya, jadi sekarang ini dia diminta oleh suami untuk gunakan tangan, memuaskan nafsu suami dengan tangannya, tangan isteri. Di siang hari Ramadan hukumnya haram. Ya. Tapi kalau dipaksa oleh suami, isteri tak berdosa, suami yang berdosa kerana dia memaksa. Nombor 2, suami itu berdosa dan batal puasa dia. Yang ketiga, dia tak kena kafarah. Sebab apa? Dia hanya mengeluarkan air mani dengan tangan isterinya sahaja. Dan Ustaz, satu soalan, bagaimana status puasa isteri tersebut? Isteri tak batal puasa. Tak batal puasa sebab dia guna tangannya pun. Kecuali dia gunakan kaedah memasukkan
kemaluan suami dalam mulut dia. Faham. Ini di bulan Ramadan batal suami, batal puasa isteri dia. Sebab apa? Benda-benda macam tu tidak boleh dimasukkan ya pada siang hari di bulan Ramadan. Di malam hari itu ada khilaf ulama. Itu lain pula cerita dia. Tapi yang pasti jangan buat kecuali dipaksa atau diarah. Kalau boleh lawan, lawan. Lawan tu maksudnya halang lagi baik. Tapi ada setengah suami ni dia paksa je. Jadi isteri ni nak tak nak terpaksa layan, terpaksa akur ya, sebab takut nanti suami ganas, marah dan sebagainya. Cuma suami tu kena kuatkanlah ilmu agama, belajar banyak-banyak. Ya, banyakkan pergi masjid dan surau, dengar ilmu agama, baru kita akan lebih tenang menghadapi situasi seperti ini. Baik, kena perhatikan perkara itu supaya kita tidak terjebak melakukan ya, kena berhati-hati menyebabkan rosaknya puasa kita. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Doktor dan Da'i. Puan Rahimah Haji Saud dari Kota Kuala Muda, Kedah. Oh, Puan Rahimah Saud selalu bertanya di Facebook ya? Ya, ini kali pertama ya untuk panggilan di talian ya. Ya. Baik, silakan soalannya Puan. Soalannya malam 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW tu dikatakan mengikat kain baginda. Jadi macam mana pergaulan 10 malam terakhir antara suami isteri? Pergaulan antara suami isteri, bagaimana keadaan baginda ataupun? Ya, maksudnya Rasulullah SAW mengajar kita supaya 10 terakhir tu berhati-hatilah maksudnya. Baik. Itu saja soalannya Puan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana 10 malam terakhir baginda mengajar kita untuk beribadat dan bergaul dengan pasangan kita bagi seimbang dan yang paling baik. Silakan. Nabi SAW 10 akhir Ramadan Nabi galakkan para sahabat radhiyallahu anhum dan juga umat Islam agar berebut malam Al-Qadar. Daripada malam 20 sampailah raya. Setiap malam tu kena bangun dan kalau boleh beriktikaf lagi bagus. Ya. Dan Nabi gambarkan dengan saddul mi'zar. Nabi ikat kain. Maksudnya kurangkan, cuba elak daripada melakukan hubungan suami isteri. Adakah itu menjadi haram? Tidak haram. Nabi hanya menggalakkan kita ikat. Tetapi kalau ada setengah orang tu memang dia tak boleh. Dia memang setiap 2 hari sekali mesti dia nak kena bersama dengan suami atau isteri dia. Maka dibenarkan dia berbuat demikian, tetapi kena pastikan yang kita dapat bangun di pertengahan malam untuk bertahajud dan bermunajat kepada Allah untuk mengejar malam Al-Qadar. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW yang Nabi hidupkan 10 akhir Ramadan luar biasa, lain daripada malam-malam yang bukan 10 akhir Ramadan. Maka dibolehkan dan buat seperti biasa, tetapi disarankan oleh baginda Nabi SAW, maka tumpukan kepada ibadat 10 malam yang terakhir di malam bulan Ramadan. Dan kita lihat juga soalan di Facebook dari sahabat kita, Tuan Zulfazli Zulkifli. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah amalan-amalan atau tips untuk dapatkan pahala yang boleh dibuat untuk suami isteri berjauhan, iaitu PJJ ya, percintaan jarak jauh di bulan Ramadan ini Ustaz? Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Zulfazli atas soalan yang ditanyakan. Pasangan PJJ, Ustaz, silakan. Soalan bagus soalan. Tak terfikir saya. Tak terfikir. Amalan suami isteri. Ya. Tapi dia orang duduk jauh. Duduk jauh. Ustaz. Kita betul juga, kita duduk fikir yang bersama saja. Orang duduk dekat dan serumah, sebilik. Ini tak, duduk seorang kat Kelantan, seorang kat Johor. Bulan Ramadan. Apa jauh amalan pahala yang dia boleh dapat? Sebenarnya Allah tu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Kita ni sebenarnya kita boleh dapat pahala suami isteri ni walaupun berjauhan. Pertama, gunakan media sosial ataupun laman sosial ataupun kita punya WhatsApp itu, kita kata WhatsApp lah. Kita gunakan untuk kebaikan. Sentiasa hantar nasihat kepada isteri, isteri hantar nasihat kepada suami, dapat pahala. Nombor 2, suami bagi nasihat kepada isteri melalui telefon, ya, video call, ya, sentiasa bagikan semangat, sentiasa bagi nasihat, isteri pula bagi nasihat pun dapat pahala. Nombor 3, isteri mengingatkan suami agar bersahur, suami ingatkan isteri agar bersahur. Makan apa, sediakan makan minum, suami hantar duit nafkah kepada isteri walaupun PJJ, hantar duit
kepada isteri untuk belikan makan-makan, untuk berbuka puasa dan untuk bersahur, dapat pahala. Jadi semua perbuatan yang mereka lakukan dalam bentuk maya, dalam bentuk wang ringgit yang dimasukkan melalui akaun, semua itu akan mendapatkan pahala kepada suami isteri cara mereka yang berjauhan. Jadi tak ada masalah, semua itu dibenarkan dalam Islam. Cuma yang sekarang yang ramai buat sekarang ni, dia panggil orang-orang yang tak kahwin lagi. Amboi bu, dia panggil tahajud, dia panggil apa? Cinta tahajud. Belum kahwin ni bukan main, pukul 5 pagi salam tahajud. Dia salam tahajud dia tidur. Nah, dia salam tahajud, salam tarawih lah apa semua tu sebelum kahwin. Sepatutnya benda ni dibuat selepas kahwin. Jadi bila kita buat selepas kahwin, benda tu jadi halal. Jadi mana kita boleh buat video call, kita boleh tengok dia, bersembang dengan dia malam-malam, bercakap dengan dia di bulan Ramadan, juga itu semua akan membawa kepada pahala insya-Allah. Walaupun hidup mereka PJJ. Walaupun berjauhan ya, tapi masih lagi ada benda-benda yang boleh dilakukan untuk mendapatkan pahala kebajikan bagi pasangan suami isteri yang percintaannya jarak jauh. Baik, untuk yang penghujung ini mungkin Ustaz ada juga nasihat berkenaan dengan mungkin ada pasangan suami isteri yang dalam bulan Ramadan ini, sebelum Ramadan dah start bermasam muka tetapi kewajipan tetap dilaksanakan, nafkah tetap bagi, masak tetap, iron baju tetap, tapi bersembang sahaja kurang-kurang, saling tarik muka di antara satu sama lain. Masuk dalam bulan Ramadan tetap bermasam muka, bagaimana keadaan puasa suami isteri yang bermasam muka di dalam bulan Ramadan? Silakan sedikit Ustaz. Nabi SAW berpesan kepada kita bahawa Ramadan adalah bulan yang terbaik. Bahkan dalam Quran pun sebut Ramadan adalah bulan takwa, untuk kita mendapat ketakwaan. Benar. Dan bulan Ramadan bulan doa. Doa yang mustajab. Bulan Ramadan dipanggil bulan nusrah, bulan kemenangan. Jadi oleh sebab itu, jangan gunakan bulan Ramadan untuk berbalah dan bergaduh sesama manusia. Benar. Bulan Ramadan, banyakkan doa. Kalau kita ada masalah dengan suami atau isteri atau pasangan kita, banyakkan berdoa pada bulan Ramadan. Ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Ya Allah, kau mudahkanlah urusan keluarga aku ya Allah. Ya Allah, kau bahagiakan aku dan isteri ya Allah. Aku dan suami ya Allah. Aku agak keras dengan mereka. Aku agak tegang dengan hubungan suami isteri. Tolonglah ya Allah, permudahkanlah urusan. Kita minta di bulan Ramadan kerana bulan Ramadan adalah bulan yang mustajab doa. Yang kedua, jadikan segala ibadat-ibadat kita itu, amalan-amalan kita, kerja buat kita itu satu ibadah, dan kita minta dengan Allah, ya Allah, dengan apa yang aku buat daripada ibadat-ibadat ini, kau permudahkanlah hubungan suami isteri kami. Jadi kita sentiasa mengharap daripada perbuatan buat kita itu, puasa kita di bulan Ramadan, tahajud kita, Quran yang kita baca sebagai syafaat untuk kita bahagia di dunia, bahagia akhirat, bahagia suami isteri insya-Allah. Insya-Allah Ramadan menjadikan hubungan lebih akrab, lebih cantik dan lebih mesra dalam Ramadan yang kita alami. Dan kita berada dalam bulan Ramadan waktu kini, dan kita kira tadi penutup sebagai kesimpulan perbincangan kita untuk kita memperbaiki hubungan suami isteri khususnya di dalam bulan Ramadan yang kini. Silakan Ustaz untuk doa ringkas untuk menutup perbincangan kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada doktor untuk pencerahan dan juga input-input menarik yang diberikan kepada kita pada hari ini berkenaan dengan batas pergaulan suami dan isteri di bulan Ramadan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.